سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله. Baiklah, kita sampai kepada perbahasan ataupun topik tentang qiyas pada muka surat yang ke-31. Jadi soal dia ialah kita dah selesai iaitu qiyas, dipanggil qiyas illah, qiyas dilalah dan qiyas syabah. Kemudian soal seterusnya dia kata ma hiyal illatu? Apakah dia illah tersebut? Apakah dia illah? Jawapan dia kata hiyal jalibatu lil hukmi. Illah itu ialah yang jalibah. Jalibah itu yang menarik, yang membawa kepada hukum. Kemudian datang pula soalan, ma huwal hukmu? Jawapan dia huwal majlubu lil illah. Okey. Apakah hukum? Hukum tu pula yang ditarik dengannya oleh illah. Dia sebaliknya pula. Apakah dia illah? Illah itu yang menarik, yang membawa kepada hukum. Apakah dihukum? Hukum tu pula yang dibawa oleh illah. Bila ada illah akan membawa kepada hukum. Apakah hukum? Hukum tu dibawa oleh illah. Macam tu, terbalik je. Okey. Apakah kenyang? Kenyang dibawa oleh makan. Apakah makan? Makan menyebabkan kenyang. Macam tu lebih kurang lah. Okey. Jadi apakah dia illah? Illah tu ialah benda yang membawa kepada hukum, yang yaqtadi ilal hukmi. Apakah dia pula hukum? Hukum tu yang dibawa oleh illah. Bila adanya illah, dia akan membawa kepada hukum. Okey. Kemudian, kam arkanul qiyas. Jadi, boleh dikatakan, hukum itu ialah benda yang telah pun terbit sebelum dia illah. Bila ada illah, adalah hukum. Oleh itu, ada satu kaedah yang mengatakan, al-hukmu yaduru ala illatihi wujudan wa adama. Anda tulis dekat chatbox supaya kita boleh tahu. Benda tu penting. Al-hukmu yaduru ala illatihi wujudan wa adama. Yang bermaksud bahawasanya hukum itu dia berkitar dengan illah pada wujud dan pada tiadanya. Yakni jikalaulah ada padanya illah, ada hukum. Jikalau tidak ada padanya illah, tidak adalah hukum. Okey? Itu dia. Tapi dalam bahas illah juga, dia akan dikira benda yang ghalib. Sekarang ni dalam fiqh ini, dia akan kira ghalib. Contoh. Bila kita kata kenapakah diharamkan arak, jadi illah yang dijumpai ialah dia panggil sebagai iskar, memabukkan. Tapi illah yang paling kuat ialah nas tu sendiri. Tapi bila nak tengok kepada, nak kita fahami, diselami nas itu, nampak kita jumpa dalam nas yang umum itu, wujudnya dipanggil, illah dia ialah memabukkan. Jadi benda yang memabukkan itu sekadanya adalah haram, walaupun dia bukan berbentuk arak. Ekstasi, pil, macam-macam suntikan ataupun lain-lain. Okey. Sekarang ni, ada orang mendakwa, diharamkan arak itu kerana dia memabukkan. Bagaimana pula jikalau saya ni dah biasa minum arak, bila saya minum tak mabuk. Saya ni kalau dah minum 16 jab pun mabuk, contoh. Memang dah menjadi sebati daripada pagi, petang, siang, malam, itulah air tunggal yang dia ada. Arak semata-mata. So memang betul. Orang macam ni tak adalah. Kan macam merokok semua tu, kalau mula-mula memanglah satu batang tu agak benda yang berat. Tapi dah lama sangat, sekotak sehari itu benda biasa. Baiklah. Jadi bagaimana pula kes orang macam ni? Dia kata saya ni kalau arak ni setakat segelas ni macam minum air kosong contoh. Adakah orang ini ketika dia minum sampai 6 gelas
ataupun satu jak barulah dikira haram? Tidak. Dia akan ambil kira yang ghalib. Ghalib dia apa? Ghalib dia orang yang biasa-biasa minum arak itu boleh membawa kepada mabuk. Okey. Dan undang-undang itu pula dia terikat dengan kaedah lain, ma kathiruhu haram faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya haram, sedikit pun juga haram. Jadi arak tu tak kisahlah siapa pun, walaupun sejak bayi dia menyusu arak ke sampai ke tua ke, tetap dia dikira haram walaupun sedikit. Okey. So soalan seterusnya, kam arkanul qiyas? Berapakah rukun-rukun qiyas? Jawapan dia arba'atun. Al-jawab arba'atun. Apa dia? Al-maqisu wa huwa al-far'u, hukum yang baru. Wal maqisu alaihi, apa dia? Wa huwa al-aslu, benda yang lama. Wal hukmu, hukum dia. Wal illatu, illah dia. Apakah illah? Jalibah lil hukmi. Apakah hukum? Majlubun lil illati. Kan sebaliknya pula. So 4 perkara tu apa? Maqis apa maqis? Yang kita kiaskan dia, apa dia? Benda baru. Nah, dadah. Yang maqisu alaih, yang kita kiaskan kepadanya, apa dia? Benda lama. Arak. Hukum apa? Haram. Illah apa? Ialah memabukkan. Ini undang apa sebenarnya paling simple sekali lah. Banyak lagi. Kan? Banyak lagi. Soal at-tali seterusnya, hal yushtaratu fil asli syai'un? Adakah disyaratkan pada asal itu sesuatu? Al-maqis alaih itu, adakah ada syarat padanya? Na'am, yushtaratu fihi syurutun minha ay yakuna thabitan bidalilin muttafaqin alaihi bainal khasmaini. Hendaklah, betul, ada syarat dia. Disyaratkan padanya syarat-syarat, antaranya ialah ia sabit dengan dalil yang disepakati ke atas, yakni yang maqisu alaih al-aslu tu, arak tu hendaklah benda yang muttafaq alaih. Baina khasmaini, kalau ada khilaf padanya, maknanya senang cerita, benda yang kita qiyaskan ataupun maqis alaih ni benda yang tidak boleh ada khilaf. Sekejap. Okey, apa? Disyaratkan padanya apa? Sabit. Sabit tu apa? Benda bukan mutaghayyir. Kalau benda yang mutaghayyir ini tak boleh kan? Lawan sabit lah mutaghayyir. Benda berubah. Benda yang sabit ni apa? Benda yang kekal memang daripada zina, mencuri, itu sabit lah tu. Okay, kalau benda yang khilaf ulama, itu tak boleh. Apa dia khilaf ulama contohnya? Kita kata macam pakai pakaian kalau pendek kan, pakai membuka ataupun dipanggil kashful fakhs, membuka aurat ataupun membuka peha bagi lelaki, itu khilaf kalangan ulama. Itu tak boleh dia usul. Jadi benda-benda yang sabit, benda yang nak kita maqis alaih itu, nak kiaskan itu, kita rujuk itu hendaklah benda yang memang sabit, benda yang tidak ada khilaf. Okey, muttafaq alaih bainal khasmain, yang di antara yang berkhilaf pun pada hal itu dia bersetuju. Kesemua ulama 4 mazhab mengatakan arak yang mabukkan adalah haram. Okey. Tetapi tidak semua mereka bersepakat mengatakan nabis itu haram. Kan adalah hadis ada nabis. Bagi Hanafiyah, nabis tidak haram. Bagi Syafi'i, haram. Okey. An-nabis itu, kerana nabis itu macam air perahan kurma. Kerana ada air perahan kurma yang tidak memabukkan. Okey. Itu ada khilaf dah dekat nasih dan mansukh. Kerana di zaman sebelum datangnya ayat yang nasih itu, nabis itu dianggap memang memabukkan. Bila dah datang ke Madinah, bila Nabi mengharamkan arak, nabis itu ada lagi, tetapi tidak jadi mabuk. Sebab dia dah menjadi masyhur di kalangan para sahabat, nabis tersebut mereka akan kawal lah dia punya proses penapaian itu agar tak mabuk. Jadi khilaf. Imam Syafi'i berpegang dengan dalil mengatakan ia adalah haram. Bagi mazhab Hanafi, dia kata nabis tak haram sebab nabis tidak ada unsur iskar. Okey, itu so nabis tak boleh jadi aslu. Kenapa? Sebab dia khilaf. Tapi kalau al-khamru, okey, sifat khamar tu sendiri maksudnya tutup.
kan, dia menutup akal manusia. Okey, dengan khamar dan sifat iskar itu menjadikan dia haram, dia adalah sabit, dia sesuai menjadi al-aslu. Okey, soal, hal yushtaratu fil far'i syai'un? Adakah disyaratkan pada furu', pada maqis itu sesuatu? Naam, yushtaratu fihi syurutun minha. Ada beberapa syarat, antaranya ialah ayyakuna al-far'u munasiban lil asli fima yujma'u bainahuma lil hukmi wa minha ayyakuna tamamul illati fih. Antaranya, macam mana kita nak boleh kiaskan dua perkara, benda baru dengan benda lama? Apakah syarat benda baru itu hendaklah furu' itu, maqis itu, benda baru itu, dadah ke apa ke, munasib, memiliki kesamaan, kesesuaian lil asli, kepada yang asal. Okay, yang asal. Fima yujma'u bainahuma. Okay, fima yujma'u bainahuma, pada apa yang mereka ini dihimpunkan. Kita nak kiaskan di antara arak dan di antara dadah. Kita mesti ada benda yang kita tengok benda itu ada kesamaan. Adakah dalam hal ini kan proses tersebut yang kita tengok hari ini, yang biasa antum belajar, proses tu dipanggil sebagai ada illah, ada hukum, ada furu', ada asal. Itu benda yang dah siap. Hakikat keadaannya sebelum ulama kita sampai kepada benda tersebut, dia ada satu lagi perkara dipanggil as-sabru wa taqsim, dipanggil as-sabru wa taqsim. Mana tuliskan kat sini ya, as-sabru wa taqsim. Apakah maksud as-sabru wa taqsim? Sabru wa taqsim ini ialah sebelum para ulama kita jumpa bahawa illah arak itu ialah memabukkan, mereka himpunkan pelbagai kemungkinan terlebih dahulu. Ada kenapa kita kata arak tu memabukkan? Bolehkah kita ilahkan todi, tuak kan? Tuak ni orang India minum lah. Bolehkah kita kiaskan tuak dengan arak? Sebelum ulama kita nak katakan bahawa ilahnya ialah memabukkan, mereka taksim dahulu. Mereka buat pelbagai andaian. Mungkinkah sebab berat dia? Mungkinkah sebab cecair? Mungkinkah sebab bau dia? Macam-macam. Tapi bila tidak sesuai, dia akan buang. Bila dah banyak kan, mungkin sebab berat, mungkin kerana cecair, mungkin sebab bau dia busuk, mungkin bau dia tengit, macam lah dia punya kemungkinan tu. Mungkin memabukkan, semua ada. Dan sekali bila dah taksim tu, dah membuat pembahagian, tak sesuai ni, tak sesuai, tolak, buang, sehingga sampailah kepada satu yang paling sesuai, iaitu al-iskar, mabukkan. Itu dia panggil sabru. Mula-mula taksim, baru sabru. Okey, tapi gelaran benda itu as-sabru wa taksim. Mula-mula dia sabru, padahal ikut prosesnya dia akan taksim dulu. Buatkan andaian. Bahagi dulu banyak kemungkinan kesamaan di antara dadah dengan di antara arak, di antara tuak dan juga di antara tuak dan juga di antara arak. Buat macam-macam andaian, baunya ke, beratnya ke, adapun dia punya harga mahal ke, macam-macam lah. Dan sekali bila dah tak sesuai, buang, sampailah kepada satu illah yang ada munasib, yang ada kesamaan. Itu dipanggil sebagai apa? Dipanggil as-sabru. Kita putuskan, okey, ini dia. Okey, itu proses yang kita belajar biasanya 4 rukun ni, al-aslu wal far'u wal illah wal hukmu ni dah siap. Dah siap. Dan dalam proses illah tu pula, kalau antum ada boleh jumpa buku lain, dia akan ada dipanggil qawadihul illah. Qawadih ataupun nawaqidul illah. Benda yang boleh merosakkan illah tersebut. Mula-mula kita kata illah tu ini. Tapi bila kita tengok, kita try untuk faham, kita cuba untuk menyamakan, tak sesuai lah, tak stable. Tak stable illah tu. Itu dipanggil qawadih illah. Qawadih, qaf, waw, alif, dal, ha, habdas. Qawadih ni yang merosakkan illah tersebut. Jadi itu banyak proses dia. Sebelum sampai kepada 4 perkara inilah. Yang kita belajar ni dia punya kemuncak dia sahaja. Okay? Jadi kerana apa ada ilmu-ilmu itu? Kerana ilmu qiyas ini akan berlanjutan sampai hari ini. Kita nak qiyas pun kita kena, contoh dalam muamalat.
kan, kita akan jumpa kalimah suftajah. 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 Sin, fa, ta, alif, jim, ta marbutah. Suftajah. Suftajah tu ada zaman-zaman para sahabat Nabi atau zaman lepas khulafa itu. Apakah dia? Dia tu macam satu sertifikat atau satu safaqah, satu sijil yang kalau kita bawa sijil tu, kita berhak menukarkannya dengan wang. Okay, jadi bila dikiaskan hari ini, macam kias dengan cek. Kan kita bawa cek duit lah, cek tu. Bila kita pergi mana-mana, walaupun dia tulis tu RM10,000, cek tu dia boleh tukar dengan cash. Jadi bila kita kiaskan, di situ ada kesamaan lah. Kan? Ada kesamaan sikit-sikit lah. Apa dia? Dia sertifikat. Apa dia? Membawa nilai. Apa lagi? Boleh ditukarkan dengan tunai. Macam tu lah cara dia kias kan. Dan sekali kita kata apakah dia punya ilah dia? Ilah dia adalah bernilai. Okay. Jadi kalau bernilai itu, adakah berlaku padanya riba? Mungkin berlaku. Sebab apa? Cek itu, walaupun dia bukan duit, tapi dia mewakili nilai. So, dia juga boleh berlaku padanya riba. So, walaupun dia semua cek, tapi cek itu tidak boleh kita tukarkan dengan wang biasa, tukarkan tanpa kesamaan, dan mesti dalam biadin. Kerana apa? Kerana dia adalah barang ribawi. Sebab apa? Dikiaskan dia dengan suftajah, dikiaskan dengan duit ataupun wang tunai. Jadi macam itulah dia punya bentuk dia. Okey, bentuk kita nak mengkiaskan, dan kias itu berlaku berterusan sampailah kepada akhir zaman lah. Okey, sebab itulah ilmu kias itu agak structured dan berstruktur. Okay, last sekali. Yang kias tu, furuk dengan asal tu hendaklah ada kesamaan. Tadi Ana kata dah, ilah tu mesti betul-betul munasib. Contoh kalau kita mengkiaskan di antara arak dengan dadah, kan? Arak dengan dadah. Tapi kita kata kerana arak tu mahal. Haramnya arak tu sebab dia mahal. Mahal kan? So bila mahal tu haram lah. Tapi payah pula nanti tiba ada benda yang haram, mabukkan tapi murah contohnya. Dadah yang murah-murah dan lain-lain, adakah tu tidak haram? So ilah tu tak stable. Kenapa? Kerana ada benda mabukkan tapi dia tak mahal. Okay, jadi benda tu payah lah. Jadi bila kita pilihkan ilah tu ialah iskar mabukkan, mahal ataupun murah ataupun free ataupun sedekah ataupun hibah ataupun waqaf. Waqaf pun ada juga benda-benda yang haram. Okey, walaupun dipaksa. Dipaksa tu cerita lain lah, itu cerita lain, ikrah cerita lain. Okey, jadi itu di antara benda yang dia panggil kalimah munasib di antara al-far'u dan juga aslu. Dan wa minha, antara syarat lain ialah ayyakuna tamamul illatu fih, hendaklah illah itu padanya sempurna. Pada dadah tu ada kemabukan yang sempurna. Pada Allahumma salli Muhammad, pada arak itu ada mabuk yang sempurna. Memang arak mabuk lah. Oleh itu bila kita nak kiaskan di antara tapai dengan arak, di situ ada isu. Sebab apa? Tamamu illah tidak ada. Kerana tidak semua orang minum arak makan tapai mabuk. Orang berhujah dengan proses penapaian. Arak haram weh. Tapai haram, nampak? Dia ada proses penapaian. Okey. Macam cuka juga lebih kurang. Kan, cuka kan. Tapi bila cuka itu sebelum tu adalah arak, tapi lepas dia teristihlal, bagi takhlil, jadi dia cuka. Oleh itu bila nak dikiaskan antara haramnya arak untuk dibawa kepada haramnya tapai dengan ilah penapaian, tak strong. Sebab apa tak strong? Sebab penapaian tu proses. Kan? Proses tu so subjektif. Okay, tapi kalau kita kata memabukkan, okey, kami nak pakai ilah mengharamkan tapai, ni anti tapai group ni. Anak pun tak akan tapai, tapi tak adalah nak mengharamkan makan lah tanpa beli lah. Tapi silap beli di masam dia tak best lah. Okay? Tapi setakat ni jarang kita dengar orang makan tapai mabuk, langgar orang accident, tak pernah dengar ni pun. Kemalangan mengakibatkan 10 orang mati sebab makan tapai, jarang lah dengar kan. Okey. Bila nak dikaitkan, dikiaskan di antara haram tapai dengan arak, dengan namanya ilahnya mabuk, tak strong. Sebab apa? Tak boleh katakan kalau 10 orang makan tapai, mungkin 10 tak mabuk.
10 walaupun first time makan tapai, tak mabuk. Tapi kalau 10 orang yang pertama kali diberi arak, dia akan terkesan. Jadi di situ tak tamamul illah. Mabuk tu tak kena. Ni 10 orang minum arak, semuanya mabuk, muntah-muntah. Yang ni 10 orang makan tapai, semuanya happy, alhamdulillah. Tambah pula lagi. Jadi benda tu tidak ada tamamul illah. Di situ dikata tak sesuai. Jadi untuk dikiaskan secara tamamul illah di antara tapai dan arak tak tepat. Oleh itu khilaf. Tapai ni khilaf. Ada orang yang dia tengok proses. Itu juga yang berlaku pada alkohol. Alkohol pada minyak wangi kan. Orang kata tu arak tu. Tak. Walaupun proses alkohol tu mungkin sama dengan arak punya proses, tapi dia punya proses sahaja. Dan dia bukan digunakan, apatah lagi yang etanol ini, etanol arak ni etanol, apa alkohol dalam minyak wangi etanol. Dia digunakan, dibuat khas untuk minyak wangi. Which is kalau minum tu, dia mungkin tak mabuk lah. Tengok minyak wangi kemudian India tu mungkin murah lah kan. Minyak wangi mahal tu, wallahualam lah. Anak setakat pakai tak ada mabuk pun, okey lah. Setakat hari ni masih lagi boras lah kan. Tak minum pun kan. Jadi kita pun tak fikir nak minum. Dan kita pun tak tahu adakah boleh minum. Tapi kita dipahamkan dia flammable. Dia terbakar, boleh apa. So proses pun proses yang tak sama dia punya campuran dia, maka tidak sesuai kalau kita kata minyak wangi itu haram digunakan kerana mengandungi arak yang memabukkan. Di situ illah tu dah tak stable. Kamu haramkan arak, mabuk. Tapi minyak wangi, dia punya binaan dia bukan sama dibuat untuk bermatlamatkan mabuk kan. Dia cuma nak mengekalkan dia punya kuantiti bau dan sebagainya. Jadi benda tu membuatkan tamamul illah tu tak kuat. Oleh itu, dalam minyak wangi, khilaf besar di kalangan ulama'. Dalam tapai, khilaf besar di kalangan ulama' Melayu lah. Sebab tapai kat Malaysia je. Oleh itu, bab tapai ni tak masuklah dalam perbahasan majma' fikhi ad-dawaliyah atau ad-duli ataupun peringkat antarabangsa. Tapi tidak menjadi satu benda yang kecoh kan. Sebab apa? Sebab benda tu tidak tamamul illah. Tamam illah tidak ada. Illah sikit tu mungkin ada tapi bukan illah yang kuat. Oleh itu benda tu tak disepakati. Even minyak wangi pun betul-betul nama etanol lah pun juga ulama kita khilaf dalam hal tersebut. Sebab apa? Hujah mereka tidak tamamul illah di antara minyak wangi tu dan juga di antara arak yang digunakan, dibuat, diperam untuk diminum dan juga untuk mabuk lah. Itu je untuk hari ni. Cukup, nanti kita sambung kemudian muka 32. Doktor, saya nak tanya soalan boleh? Aman. Silakan. Boleh tak saya nak kiaskan baju sejuk serigala tu, saya nak kiaskan dengan anjing. Jadi pakai baju sejuk serigala tu haram sebab serigala dengan anjing ni satu keluarga yang sama, maksudnya satu jalur yang sama. Jadi kita tahu yang anjing ni haram disentuh. Jadi kalau macam tu, serigala pun kalau pakai baju sejuk serigala walaupun dia proses pun haram juga sebab satu keluarga yang sama. Boleh ke doktor? Okey, cantik. Keluarga yang sama. Atuk dia sama kot. Mungkin mak atuk dia kain banyak kot. Wallahualam lah. Okey. Tapi Man, antara tengok balik Man ni. Dia kata, tengok balik sini dalam buku kita, dia kata apa? Bila kita nak mengkiaskan itu, pastikan maqis alaih itu bidalil muttafaq alaih. Dalil yang disepakati. Isu yang anjing tu sendiri adalah isu yang khilaf. Anjing sendiri adalah khilaf. Sebab apa? Mazhab Maliki dan Hanafi tak anggap dia najis. Yang menganggap anjing tu najis ialah mazhab Syafi'i. Itu pun kerana dikiaskan kiasak dengan bila Allah kata khurrimat alaikul maitatu wa damu wa lahmul khinzir, laham khinzir. Lepas tu ada hadis lain Nabi kata iza walaghal qalbu ina ahadikum, apabila anjing itu menjilat akan salah satu air di dalam bekas kamu. Imam Syafi'i dia cuba relate antara dua itu, maka dia punya yang menyambungkan ialah basahan dua haiwan ini. Haiwan ni yang basahan daripada dua haiwan ini. Itu pun khilaf di kalangan 4 mazhab. Oleh itu bila anda nak kias anjing itu dengan dia punya keluarga dia, anda dah berada dalam satu jambatan yang tidak kukuh. Sebab apa? Itu adalah khilaf.
khilaf. Okey, tak apalah. Let's say anda ambil dalam mazhab Syafi'i sahaja tanpa melihat mazhab lain. Okey. Dengan alasan bahawasanya serigala itu adalah keluarga daripada anjing. Jadi memakai pakaian yang dibuat daripada serigala adalah sama dengan pakai anjing. Baik balik, bila tengok dalil yang ada, ulama atau mazhab Syafi'i sendiri mengatakan illah haramnya anjing itu. Okay? Jadi dua dalil berbeza. Haramnya anjing untuk disentuh itu adalah basah. Haramnya anjing untuk dibela itu adalah hadis lain. Hadis yang Nabi kata siapa sifat anjing itu akan berkurang pahalanya qirat. Satu hari qirat, sebanyak qirat. Hadis yang berbeza. Oleh itu ada istisna, ada pengecualian. Kalau anjing berburu, anjing jaga rumah, kan tak apa. Oleh itu bila anda membina di atas satu benda yang nampak tidak clear, sebab keluarga sama lah. Keluarga sama. Asal keluarga sama, kita kata tak boleh. Akan jadi isu pula. Bagaimana pula dengan khimar dan juga kuda? Lagilah hampir sama, cuma khimar kurang handsome sikit je. Okay. Tapi kuda boleh makan. Khimar tak boleh makan. Jadi kalau anda nak ilah keluarga sama, kuda juga dengan khimar pun keluarga yang sama. Kuda, khimar, baral keluarga sama juga. Cuma baral tu pun dah haram lah sebab dia mixture, adapun dia campuran. Oleh demikian bila berhujah dengan ilah keluarga sama tu dia akan jadi timbul banyak persoalan. Bagaimana pula dengan kuda dengan khimar? Bagaimana pula? Jadi kerana apa? Starting kita tu tak betul lah. Bukan tak betul, tak kukuh. Keluarga sama. Sedangkan yang diharamkan anjing itu adalah basahannya mengikut kepada hadis. Jadi bila macam tu, bila anda cuba kiaskan, dia akan jadi tak strong lah. Yang tak strong. Tidak boleh di-argue. Dalam kaedah usul, kalau boleh argue, anda kena difak. Tapi kalau tak boleh difak, itu mana kita dah tak boleh. Tak lagi ya. Itu dia punya, Tuan Ana punya komen lah. Kan? Oleh itu pakai segala, okey lah. Kan? Beruang boleh pakai, tak dah. Pakai segala kita sembelih, kita tembak dia, segala tu kita potong, pakai boleh. Tak ada masalah pun. Dia tak kira najis lah kan. Okey, cantik masih mana soalan? Bagus. Ustaz, boleh ke nak tanya? Okay, Farida. Sila Farida. Kan ada isu tentang teh kombucha. Teh kombucha ni dalam teh tu ada alkohol tapi sikit sangat-sangat. Lepas tu kan ada kaedah fiqh yang cakap kalau ada alkohol tu sikit sangat, dia still kira haram kan? Tapi kalau Hanafi pula cakap walaupun dia sikit, dia still boleh minum sebab kaedah sebab dia tak memabukkan. Jadinya kalau macam kita ni Syafi'i, kena ikut Syafi'i ya Ustaz. Lepas tu kalau macam tu soalan dia. Maksudnya kalau kita nak ambil Hanafi tu, boleh ke kita still nak minum cuba-cuba? Macam itulah soalan. Okay. Terima kasih Ustaz. Okey. Ada dua benda Okey, bagus soalan tu. Okey, dua kaedah besar. Tadi anak kata ma qaliluhu haram, ma kathiruhu haram, faqaliluhu haram. Apa yang banyak dia haram, sikit pun haram. Itu kita punya kaedah dalam Ashbah wa Nadhair. Juga kaedah yang sama ada dalam kitab Ashbah wa Nadhair Ibn Nujaim juga Hanafi. Kemudian kaedah kita kedua, kita ijtama'al wal haram, ghalibal haram. Kalau berhimpun halal dan haram, diberatkan haram. Jadi itu walaupun teh itu halal, bila ada kandungan alkohol itu haram lah. Okey. Itu kita punya stand dalam mazhab kita Syafi'i lah. Maknanya kalau kita campur apa sedikit, hukumnya adalah haram. Hanafi mungkin pendirian dia istihlal dia panggil. Dia panggil istihlal. Benda tu dah berubah. Masuknya alkohol, tapi bila dah masak, bila dia dah panas, dia akan meresap, berkembang. Dia panggil itu benda tu dah hilang. Ain dia dah hilang. Bagi Hanafi, ain dia hilang, itu mana-mana boleh minum. Bagi mazhab Syafi'i, ain dia tak hilang. Ain dia meresap. Ain tu maknanya ain air itulah. Titisan arak tersebut. Dia telah meresap ke seluruh air tersebut. Macam kita letakkan dakwat. Dakwat tu kalau kita letak, memanglah dia takkan hilang. Dia akan merebak, memotorkan ataupun menghitamkan air tersebut. Itu juga dengan arak yang dimasukkan ke dalam teh tersebut. Bagi mazhab Syafi'i, tidak ada istihlal, tapi yang ada cuma merosakkan, menajiskan teh tersebut. Dia tetap haram lah. Bagi Hanafi,
Okey, dia ambil kaedah istihlal. Okey, itu dia punya ijtihad lah. Tapi sebabkan dia punya ijtihad tu pada yang sedikit. So, saya nak ikut mazhab Hanafi ya. Alah, sekala nak rasa juga kan. Boleh ke taklid hal tersebut? Okey, dia dalam taklid ini memang ada khilaf, tapi bila kita kembali kepada satu bab panggil wara', bab wara' kan. Macam nikah mut'ah ada dalam Hanafi kan. Uh, buka aurat contohnya mazhab Maliki boleh buka peha, pergi kuliah ke Apium pakai seluar pendek contoh kan. Tapi benda tu memanglah ada khilaf, tapi bila kita pergi pada babul wara' dia akan jadi isu lah. Tak warak minum yang kita, kalau kita diberi pilihan mana kita nak warak ke ataupun tak warak. Melainkan kita kata tidak ada pilihan lah. Kaedah umum balwa sesuai kat Malaysia. Ada benda Ahmad Amir Zul Hafiz, ada benda yang boleh pakai umum balwa. Ada benda tak semua. Arak tak sesuai. Arak tu masih lagi dia terasing kan. Melainkan kalau dah tak boleh ada, memang arak tu memang ada dekat tempat tepisan air dekat loji tu, buat macam mana kan. Tapi umum balwa ni ada setengah benda kita boleh kata umum balwa. Apa umum balwa? Anda boleh kiaskan umum balwa ni ialah mendengar lagu. Nanti kalau pergi shopping komplek, lagu tu akan didengar. Jarang kita pergi shopping komplek buka Quran ke, lagu cintakah kematian ke, tak ada lah. Semua lagu huha kan. Jadi ketika itu umum balwa. Saya memang tak boleh elak dengan lagu lah. Saya pergi mana-mana lagu mesti ada. Tapi itu umum balwa. Tak boleh elak. Takkan nak kita nak pergi kedai tu. Abang tukar lagu bang. Bukalah Quran bang, Masyari ke, Sudais ke. Tak boleh. Takkan boleh punya kan. Itu umum balwa. Tak boleh elak lah. Okay, itu umum balwa. Kalau antara di Eropah lagi banyak umum balwa. Dengan pakaian, subhanallah. Dengan arak di setiap kedai. Okay, itu umum balwa. Mana kita tak boleh untuk kita elak, melainkan ia ada. Tapi kita boleh cubalah, fattaqullah mastata'tum. Jawab soalan Nur Faridah tu, kaedah yang anak baca tadi tu, fattaqullah mastata'tum lah. Bertakwalah kepada Allah yang kamu mampu. Jadi kalau ada pilihan tak minum arak, tak minum lah. Saya nak rasa lah, mana tahu kok sedap ke, boleh beli lagi. Okay. Itu payahlah pula kan. Okay, tapi betul lah, kalau nak taklid ni memang boleh taklid. Sebab tu dah dalam isu, sebab tu lama kita dah bahas taklid detail. Sebab apa? Dalam taklid tu sebenarnya ada taisir. Dalam taklid ada dia panggil sebagai tatabbu' rukhas. Dalam taklid ada memudahkan, cantik. Dalam taklid juga ada sengaja mencari kelonggaran. Kalau kita nak mudahkan, saya nak tawaf lah, saya takut terbatal lah, tersentuh perempuan, kita ikutlah mazhab apa? Mazhab Hanafi ke, Maliki ataupun Hambali. Okay? Tetapi kalau kita tadabbu' rukhas saja, kita cari yang mudah-mudah. Di situ itulah topik besar di dalam taklid. Sebab apa? Ada wujudnya dengan tadabbu' rukhas. Saja cari yang mudah-mudah. Okey, mudah-mudahan okey, memberikan maklumat sedikit lah. Mungkin boleh cari lagi lah. Okey, Allahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi